Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraiza Zanzi yang akan terus memberi tanpa nanti, tanpa tapi, tanpa henti. Alhamdulillah, saya harap anda sudah selesai mendengar taklimat program perjalanan 21 hari tersenyum dan pastikan anda sudah mendengar audio 007 formula apa? Formula tersenyum. Sekiranya anda belum mendengar taklimat dan belum mendengar formula tersenyum, saya minta untuk anda stop dulu audio ni dan kembali mendengar taklimat program. Okey, supaya anda faham. Okey, jika anda meneruskan program tanpa kefahaman, apatah lagi anda belum buat akad yang ditetapkan, maka bagaimana hasilnya? Ya, saya harap anda faham dalam menyampaikan hal ini. Saya harus tegas. Okey, baiklah. Saya bersyukur sangat bila saya dapat tahu ramai yang bersemangat untuk melakukannya. Saya pun bersemangat untuk memberi. Ingat ya, dengan taklimat dan dengan 007 formula tersenyum. 007 just born tu, Masya Allah, tabarakallah, nombor yang sangat indah, yang sangat cantik, yang sangat banyak maknanya. 7. Okey, insya-Allah. Baiklah, sekarang di audio ini saya ingin terangkan tentang modul yang sangat penting. Okey, iaitu yang saya sebut-sebut dari awal channel ini anda dengar, okey, iaitu letak jawatan. Apa? Letak jawatan. So, anda perlu melakukan itu malam ini, waktu tahajud. Okey, waktu tahajud. Anda wajib bangun waktu tahajud untuk melakukan tersenyum dan melakukan letak jawatan. Setelah anda mendengar formula tersenyum, anda dah boleh lakukan tersenyum untuk semua benda yang anda ingin lakukan, terserah anda. Cuma malam ini saya namakan pintu utama. Okey, nanti sebelum tidur anda akan dapat lagi pesanan dari saya berkaitan dengan apa yang perlu dibuat waktu tahajud. Jadi semua orang wajib bangun waktu tahajud, menunaikan tahajud. Okey, menunaikan tahajud, menunaikan solat hajat, okey, solat taubat yang paling penting, dan yang lainnya saya serahkan pada anda. Okey, yang lainnya saya serahkan kepada anda. Bagi yang mungkin keuzuran atau tidak boleh, sedang cuti, okey, ABC bagi wanita, Allah bagi cuti, okey, ABC, jadi tak boleh solat tahajud, tak boleh solat ya, namun tetap kena bangun tahajud. Anda boleh zikir atau membaca Al-Quran yang anda hafal, dan kemudian tetap harus lakukan tersenyum dan letak jawatan ini. Faham ya? Okey, don't worry, saya akan beri pesanan itu lagi. Okey, yang penting setelah dengan formula tersenyum, buat je dulu tersenyum. Namun yang pintu utama ni ada caranya. Okey, mari kita bicara tentang letak jawatan. Apa maksud letak jawatan? Kena faham ya. So, letak jawatan ni sangat penting. Bahkan ini sangat mempengaruhi kehidupan anda. Saya dah letak jawatan. Saya dah letak jawatan dari semua jawatan. Kalau sesiapa yang biasa mendengar live Prof Muhaya mungkin familiar, kerana Prof Muhaya juga banyak menerangkan tentang ini, mengajak orang, bahkan menasihati orang supaya letak jawatan. Apa tu? Jadi saya bersyukur kepada sesiapa yang pernah dengar live Prof Muhaya, pasti lebih faham apa yang ingin saya sampaikan. Ya, boleh ya. Alright, so Prof Muhaya antara guru yang saya hormati, sangat hormati beliau. Saya ingat lagi waktu beliau
call saya. Okey, waktu masa tu bercakap dengan saya. Alhamdulillah, itu surprise, itu hadiah terindah dalam hidup saya kan, bila dapat tahu itu adalah Prof Muhaya kan. Sebelum tu kita dah jumpa, namun bila Prof Muhaya bagi tahu pernah WhatsApp saya, ya Allah, saya ingat ke masa tu PA dia, namun itu adalah Prof Muhaya. Dan ya Allah, Prof Maya tanya pula, boleh ke dia nak call? Gila tak boleh. Masa tu saya sangat ya Allah, suka dengan cara Prof Maya berbagi ilmu, memberi tanpa nanti tu. Allahu Akbar. Saya respect. Bahkan salah satu sebab saya live balik, salah satu sebab saya ada Facebook balik adalah kerana Prof Maya. Saya ingat lagi, kerana Prof Muhaya. Allahu Akbar, besar pahala Prof Muhaya tu. Semoga mengalir segala kebaikan. Jika saya live memberi ilmu yang baik-baik, Allah alihkan pahala yang sama untuk Prof Muhaya. Allah doakan Prof Muhaya dalam keadaan sehat, bahagia, dicintai dan diredha Allah sentiasa. Allahu Akbar. Jadi saya ingat lagi ketika dapat bercakap dengan Prof Muhaya, itu satu impian yang Allah bagikan, yang Masya Allah, terima kasih Allah. Dan ingat lagi ketika membawa menjemput juga Prof Muhaya ke Jakarta. Ketika itu saya menjadi Satria 165 ESQ, Satria wanita pertama dalam sebagai trainer dewasa. Masa tu bawa dan jemput Prof Maya ke Menara 165. Prof datang ke Menara 165 dan Prof nak sangat jumpa Agim, ulama yang tersohor Indonesia tu. Maka saya, Coach Nia, dan of course pastinya dengan keizinan dan betul-betul dari bantuan dari Pak Ari, maka kita dapat temukan Prof Maya dengan Agim. Panjang ceritanya, nanti cerita yang lain dalam episod yang lain, insyaAllah. Cuma sekarang apa yang saya nak bagi tahu adalah, jika anda biasa mendengar live Prof Maya, anda biasa mendengar perkataan letak jawatan. Jadi ini membantu untuk anda lebih faham tentang apa yang saya ingin sampaikan. Okey, apa yang penting adalah sekarang anda kena faham apa maksud letak jawatan. Okey, letak jawatan. Saya dah letak jawatan. Even saya dah letak jawatan pun sebagai coach. That's why saya sekarang dah tak pakai nama Coach Z lagi. Kalau lihat di page saya, pakai nama Noraizan Z je. Channel pun Noraizan Z je. Namun saya tidak mampu menghalang dan tidak menghalang murid-murid yang dah biasa panggil coach, panggil Coach Z. Namun saya happy jika anda boleh panggil saya hanya dengan nama saya, Z ke, Cik Z ke, janganlah panggil Aunty Z. Namun jika anda panggil coach pun saya terima. Cuma saya lebih bahagia dengan hanya sebagai seorang Noraizan Z. Okey, baik. Letak jawatan. Sekali lagi, letak jawatan. Sekali lagi, letak jawatan. Itulah yang anda perlu lakukan malam ni. Selepas anda dah selesai semua, dah selesai solat tahajud, dah selesai solat taubat, solat hajat dan solat sunnah yang lain. Okey, anda perlu lakukan tersenyum dan letak jawatan. Okey, macam mana nak buat tu? Nanti dalam pesanan yang akan saya berikan di audio seterusnya. Ini fahami dulu ni. Fahami dulu. Yang penting faham dulu. Okey, letak jawatan ni maksudnya apa? Bukan letak jawatan bermakna anda berhenti kerja atau berhenti dari apa yang anda buat sekarang. Bukan. Cuma kenapa saya kata letak jawatan macam ni? Kita ni kan, termasuk saya lah ya, saya yang dulu. Okey, aku yang dulu, bukan aku yang sekarang. Betul ke? Okey. So maksud saya, kita selama ni terbeban dalam hidup kita. Kenapa? Kerana kita ni memikul jawatan. Kita selalu membuat sesuatu perkara kerana jawatan kita. Contoh ya, kenapa kita buat baik dengan suami kita, contoh. Bukan suami kita, maaf. Okey, dengan suami. Contoh, jangan salah faham ya. Gurau je. Jangan serius sangat boleh. Tak boleh gurau, duk surau lah. Saya nak anda ni happy-happy. Memang semua orang ada ujian dalam hidup. Saya pun ada ujian dalam hidup. Saya setiap hari minimal 6 jam tau lakukan terapi. Jadi semua orang ada ujian hidup. Namun kita ada Allah.
Lepas kita letak jawatan ni, insya-Allah kita akan tenang dengan izin Allah. Ya, senyum dah, senyum. Nama dah Telegram tersenyum. Jadi tak bolehlah masam-masam. Okey? Alright, sekarang sekali lagi saya katakan. So kenapa kita terbeban? Sebab kita memikul jawatan. Kenapa bila tanya kenapa awak masak untuk suami awak? Kenapa awak baik dengan suami awak? Kenapa awak sabar bila suami awak marah apa semua? Okey. Jadi jawapan ialah saya kan isteri, kenalah hormat. Kenapa awak jaga anak awak? Kenapa awak bagi duit kat anak awak? Ialah saya kan ibu. Kenapa awak bagi duit kat mak awak? Kenapa awak jaga mak awak? Ialah saya kan anak. Kenapa gini? Kenapa gitu? Saya kan founder. Saya kan stokis. Saya kan suami. Jawatan-jawatan kita pegang tu, itu tak masuk lagi saya kan bos, tak masuk lagi saya kan coach, tak masuk lagi saya kan cikgu, tak masuk lagi saya kan CEO, macam-macam lah ya. So terlalu banyak jawatan yang kita pegang yang membuatkan kita membuat satu perkara, maka kita akan letih dan letih. Jadi malam ni anda perlu letak jawatan tu. Letak jawatan semuanya. Letak jawatan sebagai ibu, letak jawatan sebagai anak. Kalau anda ibu lah, kalau anda macam saya bujang belum ada anak, janganlah letak jawatan sebagai ibu. Letak jawatan sebagai cikgu, letak jawatan sebagai doktor, letak jawatan sebagai semua. Kena faham ni, letak jawatan ni pada Allah. Bukannya besok pergi hospital, saya letak jawatan sebagai doktor. Bukan, saya letak jawatan sebagai guru. Kenapa? Sebab ikut channel Norizan Z. Telegram, channel tersenyum. Sudah. Nanti orang cakap tak betul tu ilmu tu. Bukan macam tu. Saya nak anda letak jawatan di hadapan Allah dan letak jawatan dalam diri anda. Letak jawatan dari semua tu, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai cikgu, sebagai coach, sebagai semua tu. Letak semua tu. Okey, malam ni letak jawatan tu dan ambil semula jawatan anda yang sebenarnya. Jawatan kita yang sebenarnya apa? Jawatan kita yang sebenarnya adalah hamba Allah. Atau yang sesungguhnya adalah hamba abdi Allah. Kita ni dua je. Dua je sebab kita kat dunia ni dua je jawatan kita sebenarnya. Ataupun sebenarnya kita kat dunia ni, apa sebab kita ni? Untuk apa ni? Satu, untuk jadi hamba abdi Allah. Sebab tu kita kena buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Sebab kita hamba abdi Allah. Yang kedua, kita khalifah di muka bumi ni, mengurus di muka bumi ni. Kita bekerja dengan Allah sebenarnya. Sebab tu kita kena bantu orang, tolong orang, serve orang, bahagiakan orang, buat baik dengan orang dan sebagainya. Itu yang sedang saya lakukan sekarang. Kalau ikut, baik saya duduk je rumah diam-diam. Tak perlu buat apa-apa. Hanya ialah terapi, tunggu doktor datang. Atau lakukan apa-apa yang saya ingin lakukan. Namun kenapa saya kembali berbagi? Kerana tanggungjawab kita sebagai khalifah pada Allah. Bukan sebab jawatan sebagai coach. Faham ya? Jadi malam ni anda waktu tahajud kena letak jawatan, kena tersenyum pada Allah dan letak jawatan. Yang anda buat tersenyum yang biasa sepanjang hari ni tak sama dengan yang waktu tahajud anda perlu buat tersenyum khas. Ada skripnya khas, saya akan beri dalam pesanan satu nanti, audio pesanan satu. Dan yang kedua, anda kena letak jawatan. Kalau anda tak lakukan ini waktu tahajud, maka anda belum pun masuk pintu utama. Faham ke? Faham ni? Okey. Alright. So sekarang, letak jawatan. Maksudnya letaklah semua jawatan tu. Mulai saat ini, ingat bila anda buat baik ke, bila anda buat sesuatu tanggungjawab kepada anak ke, bukan sebab jawatan anda ibu. Namun kerana anda sedang menyempurnakan jiwa anda. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Itu yang Allah sebut dalam surah
asyam, ya. Jadi demi jiwa dan penyempurnaannya. Kalau siapa alumni ESQ yang pernah pergi training ESQ 165 mesti familiar dengan demi matahari dan sinarnya tu. So wajib pada saya, kalau tanya saya ESQ training wajib lah. Kalau tanya saya sampai sekarang ni bukan sebab saya Satria 165, bukan. Sebelum saya menjadi Satria 165 pun, sampai saya dah balik Malaysia pun, namun kalau tanya saya setelah hampir 6 tahun ni pun, kalau tanya saya, coach, the best training in your life training apa? Saya akan jawab apa? ESQ. ESQ adalah the best training in my life. Jadi kalau anda belum alumni, anda wajib menyertai ESQ. Jadi boleh follow ESQ Malaysia atau Ari Ginanja, Dr. Ari Ginanja. Jadi terima kasih pada Pak Ari, terima kasih pada Coach Huda, terima kasih pada Pak Afif, Pak Andi, Pak Iman dan semua guru-guru saya dalam ESQ. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah merahmati mereka. Okey, kembali pada letak jawatan. Kembali pada letak jawatan. Anda letak jawatan tu maksudnya lepas ni anda bukan bila anda buat baik dengan suami anda jalankan tanggungjawab anda hormat dia, anda masak dia dan sebagainya, bukan sebab anda isteri dia. Betul, di dunia tu anda isterinya, di akhirat pun anda isterinya. Namun sebenarnya bukan untuk dia. Anda buat baik untuk dia tu bukan untuk dia sebenarnya tau. Namun untuk penyempurnaan jiwa anda, untuk sempurnakan jiwa anda sebelum anda bertemu Allah. Sebelum kita bertemu Allah. Jadi tanggungjawab tu bukan sebab jawatan kita, tapi sebab untuk sempurnakan jiwa kita sebelum jumpa Allah. That's why setiap kali selesai audio saya akan akhiri dengan selamat menyempurnakan jiwamu. Macam mana kita nak kembali pada Allah kalau kita tak sempurnakan jiwa kita? Macam mana kita nak sempurnakan jiwa kita adalah melalui tanggungjawab yang Allah berikan. Melalui tanggungjawab sebagai seorang ibu, melalui tanggungjawab sebagai seorang guru, melalui jawatan-jawatan yang di dunia tu. Jadi kita harus letak semua jawatan tu dan ambil jawatan kita sebagai hamba Allah. Bila kita ambil jawatan kita sebagai hamba Allah, maka pertolongan Allah dengan kita sangat dekat. Sebab kita mengakui diri kita hamba. Jadi ketika malam ini untuk kita lafazkan letak jawatan, kita kena mengakuilah sifat kita hamba. Bahkan ketika doa-doa kita, sebelum berdoa mulakanlah dengan mengakui sifat kita hamba. Apa sifat sebagai hamba ni? Kita ni apa? Anda boleh Google, boleh tengok YouTube banyak ni. Saya pun belajar. Awalnya saya mendengar dari Agim. Namun kemudian saya bersanad dan belajar dengan Abuya ilmu ni. Kerana saya harus terima dari Abuya sebelum saya share dalam mentoring class. Dan apatah lagi sebelum share dengan anda. Jadi saya mendapat talaki langsung. Talaki langsung tentang sifat kehambaan ini. So sifat kehambaan kita kepada Allah adalah kita ni fakir kita ni. Fakir miskin kita ni. Fakir, lebih pada miskin. Kita tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun yang kita punya. Sebab itulah Abuya cakap dengan saya apa tau, Z, merasa malulah ketika orang mengucapkan terima kasih kepada kita. Apatah lagi waktu kita bersedekah. Kenapa kita kena merasa malu? Sebab merasa malulah kerana yang kita beri tu bukan kita punya. Sedekah yang kita sampaikan tu, kalau orang ucapkan terima kasih sebab dah bersedekah, kita kena rasa malu tau. Malu pada Allah kerana orang terima kasih pada kita tau. Jangan pula cakap dia saya rasa malu. Tak payah cakap dia. Kita ni kena rasa malu dengan Allah. Sebab sedekah tu bukan duit kita pun. Sebab Allah yang beri pada kita. Dan melalui kita je. Kita je, tangan kita ni menyampai je. Sama juga bila kita masak untuk suami. Bila suami ucap terima kasih yang sebab masak, merasa malulah. Sebab apa? Sebab tangan yang kita guna untuk masak Allah yang bagi. Makanan-makanan tu yang dibeli tu dari rezeki Allah yang bagi.
Tenaga kita untuk masak tu Allah yang bagi. Mata kita yang lihat untuk masak tu Allah yang bagi. Tak ada apa pun yang kita punya. Kita ni fakir. Jadi sebelum letak jawatan atau sebelum berdoa, mengaku dulu kehambaan kita. Ya Allah, hidup saya memang berubah lah. Berubah sangat hidup saya. Dulu saya ni berdoa mungkin sombong lah. Allah, saya nak ni, Allah tolong Allah. Allah, selesaikanlah hutang saya. Kita ni bukan berdoa tau. Kita ni macam seolah-olah memberi arahan pula ke Allah, na'udzubillah. Dan bila tak dapat, kita tanya pula, kenapa doa saya tak dapat? Amboi kita ni. Kita boleh berdoa tu pun Allah yang izinkan. Itu saya dulu ya. Saya harap anda bukan seperti saya yang dulu. Allahu Akbar. Jadi kita ni sebelum berdoa atau sebelum letak jawatan malam ni, kita kena mengaku sifat kehambaan kita. Kita ni fakir. Nothing. We have nothing. Allah is everything. Sekali lagi, we have nothing. Allah is everything. Kita tak ada apa-apa pun. Kita tak punya apa-apa pun. Tak mampu buat apa-apa pun. Fakir. Kita tak ada apa-apa pun. Semuanya Allah beri. Semuanya Allah pinjamkan pada kita. So, mengaku sifat kehambaan kita fakir. Kemudian mengaku lagi sifat kedua kehambaan kita, iaitu jahil. Jahil. Tadi kita fakir, kita tak punya apa-apa pun. Sekarang mengaku kita ni jahil, tak tahu apa-apa pun. Dengan kata lain, kalau ikut AA kata kita ni bodoh. Memang bodoh pun. Bodoh pun kita. Betul. Kita tak tahu apa-apa pun. Saya ingat lagi, AA pernah bertanya dalam ceramah AA kan. AA tanya seorang pendengar, AA tanya seorang yang hadir ceramah AA tanya, bagaimana cara untuk menumbuhkan rambut? Orang tu bercakap pakai shampoo, minum vitamin. AA kata, oh ya, ada orang tak minum vitamin, tak pakai shampoo, rambutnya tumbuh je. Ada orang minum vitamin pakai shampoo, tak tumbuh pun rambut. So, kita ni jahil, tak tahu apa-apa pun. AA tanya macam mana supaya gigi tak tumbuh panjang, supaya betul-betul gigi kita tumbuh setakat tu je. Bayangkan kalau gigi kita semakin lama, usia kita meningkat, semakin panjang, macam mana? AA tanya macam mana supaya air liur kita cukup-cukup keluar komposisinya, tak perlu mengalir sampai kita kena buat baldi. Tak boleh nak jawab semua kita. Kita, ya Allah, nak tanya cara untuk mengerdikkan mata pun kita tak tahu. Kita tak tahu apa-apa. Apatah lagi cara nak selesaikan hutang, cara nak lembutkan hati suami, cara nak itu, cara nak ini. Kita ni tak tahu apa-apa. Kita ni jahil. Kita ni memang bodoh di sisi Allah. Mengakulah. Masalah kita ni mengaku pandai. Saya dulu macam tu, mengaku pandai. Mengaku kita ni tahu nak usaha macam ni, nak cari duit macam ni, nak berniaga macam ni, nanti dapat boleh selesaikan hutang. Macam tahu sangat, tapi tak selesai-selesai pun dulu. Sampai kita menyerahkanlah. That's why ketika saya tahu ilmu ni dari AA, saya jumpa murabi saya di madrasah, saya bertalaki. Dan Abuya berikan talaki ilmu ini pada saya supaya saya bertalaki dan baru boleh sampaikan apabila saya faham betul-betul dan dapat dari murabi. Okey. So talaki ni tak boleh buat dengan Syekh YouTube, Syekh Google. Abuya kata tak boleh. Talaki ni kena bertemu one to one. Memanglah saya ditemani lah oleh anak Abuya ke, oleh PA saya ke, oleh isteri Abuya ke, oleh keluarga Abuya ke. Bertalaki, bertemu, belajar langsung. Faham ya? Okey. So anda bertalaki lah ya, terutamanya bagi kaum lelaki. Pergilah ke madrasah, carilah guru. Ya Allah, banyak ulama di Malaysia ni ya. Ya Allah, ya dekati mereka ya. Okey, baiklah. Sekarang kita kena mengaku yang tadi kita fakir, tak punya apa-apa, kemudian jahil, tak tahu apa-apa, bodoh kita ni. Kemudian kita kena mengaku sifat kehambaan kita lagi. Kita ni lemah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ni lemah.
Sebab tu dikatakan apabila hamba Allah ni setelah dia berusaha, dia melafazkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya upaya aku melainkan dengan izin Allah. Apa yang Allah kata? Ada yang saya tahu, Allah beritahu Jibril. Allah banggakan pada Jibril yang hambanya si fulan bin fulan melafazkan la haula wala quwata illa billah. Maksudnya mengaku yang dia tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah. Saya tanya Abu Ya, kenapa ya bila kita usaha atau kita selalu sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kenapa Allah bagi tahu Jibril yang hamba Allah ni si fulan bin fulan ni Allah sebut, dia menyebut yang maksudnya hamba Allah ni menyebut yang tidak ada daya upaya melainkan dengan izin Allah. Abu Ya kata, ya Allah Zi, memang sifat Allah begitu Zi. Allah ni memang akan membangga-banggakan hambanya yang sebegitu, kebaikan-kebaikan hambanya, apatah lagi hambanya mengakui kelemahan diri dan membesarkan Allah. Allah akan banggakan kepada malaikat. Allahu Akbar. Best kan? Jadi bayangkan ya, bila kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bila kita sebut tak ada daya upaya, aku tak ada daya upaya, tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan izin Allah. Macam saya ni dah hampir 6 tahun, tak ada daya, tak ada upaya pun nak sembuhkan mata saya. Walaupun seluruh pakar dah jumpa, tak mampu. Berapa pakar pun terbaik di Malaysia ni pun, di dunia ke, di Indonesia ke, di mana-mana pun tak mampu pakar tu nak tumbuhkan saraf mata saya. Yang mampu hanya Allah. Namun kita ikhtiar. Jadi mengakulah kita ni lemah kita ni. Lemah kita ni, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah. Dan seterusnya, kita harus mengaku sifat kehambaan kita yang keempat, yang seterusnya, iaitu kita ini hina kita ni. Sudahlah, kita ni tercipta dari air yang hina. Allahu Akbar. Kita ni hina. Allah tutup je aib kita. Sebab tu bila ada pelajar saya menyampaikan apa keburukan saya yang didengar dari pelajar saya yang lain, saya beritahu dia. Tak apa, saya kata. Saya terima. Kerana saya melihat guru saya mencontohkan kepada saya. Sama ada guru saya Abu Ya, sama ada guru saya Pak Ari, Dr. Ari Ginanjar, atau guru saya Agim, atau Ustaz Sumansur dan sebagainya. Mereka terima apapun cacian yang Allah berikan kepada mereka melalui orang lain. Kenapa kita perlu tersinggung bila orang cakap kita ego, contoh, bila orang kata kita sombong, bila orang kata kita kedekut, bila orang kata kita ni kurang sabar dan sebagainya, walaupun kita rasa kita bukan begitu. Kenapa kita tidak perlu rasa tersinggung? Sebab apa yang mereka sebutkan mungkin tak sampai 1% pun dari keaiban kita yang Allah sembunyikan. Jadi tak apa, bila orang cakap kita sombong, contoh, kita ucapkan Alhamdulillah. Dan langsung kita akan cakap dalam hati kita, tak apalah, dia cuma tahu sifat aku yang sombong, dia tak tahu banyak lagi sifat buruk aku yang Allah tutup. Jadi mengaku pada Allah kita ni hina sehina-hinanya. Allah lah mulia. Saya ingat lagi Ahad malam Isnin yang lalu, Abu Ya ada mengirimkan suara pada saya, menyampaikan pesan mursyid kepada saya. Pesan mursyid kepada saya yang disampaikan melalui Abu Ya.
Maksudnya lepas ni bila Z bangkit lagi, comeback lagi, membantu lagi orang, dan bila ada lagi atau muncul suara-suara, sama ada dari pelajar-pelajar Z atau daripada orang-orang yang tidak berpuas hati, yang provokasi Z atau bercakap yang tidak baik tentang Z atau sebagainya, yang mungkin melemahkan semangat Z untuk memberi, namun teruslah memberi dan teruskan berkata, mereka baik, mereka baik, mereka berbuat yang baik. Allahu Akbar. Baru je hari Ahad malam Isnin Abuya sampaikan pesanan mursyid tu. Baru saja beberapa hari selepas tu sudah ada yang sampaikan pada saya apa cerita buruk yang disampaikan di luar sana tentang saya. Ya Allah, mata hati yang Allah berikan kepada mursyid. Masya Allah, tabarakallah. Dan apa saya buat setelah tahu itu? Of course sedih. Apatah lagi bila kita tahu murid itu, pelajar itu yang pernah baik dengan kita, yang pernah minta tolong kita, yang pernah bersama kita, yang sampai sekarang pun di depan kita masih baik, tapi begitu di belakang kita. Apa yang saya buat? Saya langsung lakukan tersenyum, terima kejadian itu, serahkan murid itu, serahkan semua itu. Sakit rasa di hati, sakit tu di sini tu, semuanya serah pada Allah. Dan saya minta, terserah nak minta apa. Boleh nak minta hati yang tenang, boleh nak minta orang tu berubah, atau boleh je nak minta 1 juta, atau nak minta handbag baru, atau nak minta kereta baru. Boleh saja, terserah Allah nak bagi atau tidak. Faham ni ya? Okey, saya jelaskan sekali dengan ilmu tersenyum ni. Okey, jadi maksudnya sekarang kita kena letak jawatan. Sebelum letak jawatan atau sebelum berdoa dan bahkan bila-bila masalah, mengaku dulu sifat kehambaan kita. Allah, saya nak letak jawatan. Allah, saya nak letak jawatan. Saya dah penat dah lakukan macam-macam di dunia ini. Ya Allah, kena jawatan saya sebagai isteri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai cikgu, sebagai ketua rumah tangga, sebagai founder, sebagai stokis, sebagai agent, sebagai dropship, dan semuanya sebut pada Allah. Saya nak letak semua jawatan itu. Allah, mulai malam ini, waktu tahajud ini, Allah, untuk malam ni ya. Kalau untuk hari lain sesuaikan, tak apa, nak letak jawatan hari-hari pun boleh. Namun yang paling penting malam ni pintu utama kena buat dulu. Okey, saya nak letak jawatan Allah, dan saya nak ambil balik jawatan yang mungkin saya terabai atau terlupakan. Itu sebagai hamba Allah, hamba abdi Allah. Ampuni saya Allah, ampuni saya Allah, ampuni saya Allah. Tolong terima saya sebagai hamba Allah. Kerana Abuya beritahu saya, Z, apa yang paling kita takut adalah Z, bila Allah tak mengaku kita hamba Allah. Z, Allah, sama juga bila kita berguru. Z, Abuya cakap, sama juga bila Z sebagai guru. Z, semua orang boleh mengaku orang tu guru dia. Namun yang paling penting, guru tu mengaku tak dia murid pada guru tu. Allahu Akbar. Jadi hati-hati dalam berguru. Hati-hati dengan apa yang anda bicara di belakang tentang guru anda. Hati-hati. Kerana bukan soal anda mengaku dia guru anda, kata Abuya. Namun yang paling penting, guru tu mengaku anda muridnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kena sampaikan ini sebab saya lihat ramai pelajar-pelajar atau murid-murid yang tidak percaya walaupun dia belajar dengan banyak guru. Kenapa? Kerana tidak ada keberkatan. Dia tidak menjaga adab. Dia tidak menjaga ketulusan hati, keikhlasan hati dengan gurunya. Redha guru, doa guru sangat penting. Maafkan saya teringat apa yang Abuya sampaikan. Saya harus sampaikan ini, ya. Okey. Berbalik kepada tadi. Kita minta pada Allah, ya Allah, hamba letak jawatan Allah. Dari semuanya sebut. Sebab mungkin selama ini bahu anda, beban itu berat anda pikul selama ini. Saya nak anda release, anda lepas
lepas anda ringan seringan-ringannya ketika anda meletakkan jawatan untuk semuanya, dan ketika anda mengambil balik jawatan sebagai hamba Allah, ya Allah, anda akan tersenyum. Fahami dulu ya cara untuk buatnya. Malam ni saya akan beri cara untuk buat apa yang perlu dibuat, macam mana coach, macam mana peraturan-peraturannya, no worries. Macam mana Cik Z, macam mana Z, macam mana Norizan, macam mana Cik Norizan saya nak buat ni. Saya akan beri dalam pesanan satu. Jangan risau ya, saya akan beri satu-satu. Fahami dulu letak jawatan ni. Jadi cakap dengan Allah, ya Allah, hamba fakir Allah, elaborate kalau boleh. Hamba jahil Allah, elaborate kalau boleh. Perjelaskan lebih detail fakir tu apa, jahil tu apa. Hamba lemah Allah, sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan izin Allah. Maafkan hamba Allah selama ni atas daya hamba. Ya Allah, minta maaf dengan Allah bagi sesiapa yang merasakan COVID-19, coronavirus ni buat mereka tak ada rezeki mereka kurang, buat mereka tak ada rezeki, buat mereka tak ada gaji. Taubat. Tak ada kena-mengena pun rezeki dengan semua tu, tak ada kena-mengena. Minta ampun dengan Allah. Sebut malam ni, ya Allah, hamba fakir, hamba jahil, hamba lemah, hamba hina Allah. Hamba minta maaf Allah. Hamba letakkan semua jawatan hamba. Sebut semua jawatan tu. Dan hamba minta untuk mengambil balik atau meneruskan, benar-benar teruskan jawatan yang sebenar-benarnya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan mulai saat ini Allah, semua yang hamba lakukan bukan lagi sebab jawatan hamba, bukan sejawatan hamba di muka bumi ini. Maksudnya jawatan-jawatan yang disebut tadi ya. Bukan sebab jawatan, bukan sebab tanggungjawab hamba. Maaf, saya bahasakan diri dengan Allah hamba. Saya tak mahu anda keliru. Saya ubah ya. Saya ubah contoh saya ya. Contoh anda bahasakan diri saya. Saya bahasakan diri hamba dengan Allah. Namun saya worry anda keliru. Saya betulkan balik ya. Ya Allah, mulai hari ini saya letak jawatan Allah dari semua jawatan saya. Sebut nama semua jawatan tu. Sebut semua nama jawatan tu. Lepas tu ya Allah, saya ambil balik. Saya minta Allah izinkan ya Allah, saya nak ambil balik, saya nak buat balik, saya nak teruskan balik, saya nak buat sungguh-sungguh balik jawatan saya sebagai hamba abdi Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah, saya ingin ambil jawatan sebagai hamba Allah dan meneruskan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. So jawatan kita adalah hamba abdi Allah, tanggungjawab kita sebagai khalifah ya. InsyaAllah kita akan terangkan detail di audio seterusnya, elaborate detail ya. Sekarang sebut dulu yang tu. Allah, saya letak jawatan bla bla bla, semua jawatan anda, dan cakap Allah, saya sedar, saya nak ambil balik dan saya nak teruskan balik, saya nak buat. Kau tak nak sebut ambil balik pun macam seolah-olah dan buang kan. So cakap je lah, Allah, saya nak letak jawatan, sebut semua jawatan tu, dan saya nak ambil jawatan saya, nak teruskan jawatan saya sebenar-benarnya adalah hamba Allah, dan teruskan tanggungjawab saya sebagai khalifah Allah. Dan selepas ini semua yang saya buat bukan untuk orang lain. Semua saya buat bukan sebab tanggungjawab saya, bukan sebab jawatan saya, namun sebab saya nak menyempurnakan jiwa saya untuk bertemu Allah. Ini perlu sebut. Skrip ni salin ya, ambil kertas dan salin lah. Mungkin anda tak boleh nak ingat semuanya, namun lebih kurangnya macam tu. Kalau nak adjust sikit boleh, cuma yang penting adalah sebut nak letak jawatan, lepas tu sebut jawatan-jawatan apa, dan sebut nak ambil balik, atau nak ambil semula, atau nak teruskan, atau nak
nak hanya jadi, tak kisahlah ayat tu lebih kurang lah ya, hamba abdi Allah, hamba Allah lah, dan meneruskan atau menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah. Dan paling penting bagi tahu Allah, selepas ini apapun yang kita lakukan bukan untuk orang, bukan untuk sesiapa pun, namun sebab nak sempurnakan jiwa kita sebelum kita bertemu Allah. Faham ni? Dan pastikan sebelum anda lakukan letak jawatan tu, anda kena sebut dulu sifat hamba tu. Hamba saya fakir. Kalau tak biasa bahasakan diri hamba dengan Allah, saya memang bahasakan diri hamba dengan Allah. Jadi anda bilang, Allah, saya fakir, saya jahil, saya hina, saya lemah. Nangis, tolong paksa diri nangis. Namun jika hati anda masih hidup, pasti anda menangis. Namun jika anda tak menangis setitis pun dalam melakukan ini, anda harus check tu, sama ada hati anda berpenyakit atau hati anda mati. InsyaAllah di rakaman seterusnya dalam 21 hari ini kita akan kena pasti itu. Faham ya? So ingat, step by stepnya adalah anda akan lakukan tersenyum, anda akan letak jawatan malam ini, ataupun anda boleh mengaku sifat kehambaan dulu baru tersenyum dan lakukan letak jawatan. Mana-mana saja boleh. Kalau saya mengaku sifat kehambaan dulu. Bahkan setiap kali nak berdoa, sebaiknya lafazkan sifat kehambaan dulu. Lagi bagus, sedar diri kita. Dan bantuan Allah akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih dekat kerana kita mengaku sifat-sifat kehambaan kita. Ingat, tersenyum yang anda lakukan sepanjang hari ini, kerana anda dengar formula tersenyum, tidak dianggap selesai. Itu hanya aktiviti, latihan atau perjalanan 21 hari. Namun malam ini tetap wajib kena lakukan. Lepas tahajud kena lakukan sesi tersenyum dan letak jawatan khusus. So pesanan saya yang terbaik adalah mengaku sifat kehambaan dulu, sebut 4 sifat tu, kemudian buat tersenyum dan kemudian buat letak jawatan. Clear? So setakat ini saja. Saya boleh elaborate panjang lagi. Topik ini saja 3 hari 2 malam pun belum tentu habis. Namun saya nak anda faham dan jalani. Try and adjust. Di rakaman-rakaman berikutnya kita akan fahami lagi letak jawatan, kita akan fahami lagi tersenyum, kita akan fahami lagi sifat kehambaan dan sebagainya. Faham ya? Jelas? Kalau belum jelas boleh tanya di group chat. Group chat Sahabat Tersenyum. Ingat, tanya melalui voice note. Doakan mata saya. Once bila Allah dah bagi saya dapat melihat dengan jelas, alhamdulillah. Masa tu tak voice note pun tak apa. Sekarang kita gunakan dulu apa kemudahan yang Allah berikan, ya. Syukuri. Maka Allah tambah lagi. Terima kasih. Itu saja dari saya. Selamat menyempurnakan jiwamu. Nanti tunggu sebelum anda tidur, pastikan anda dengar audio pesanan untuk anda boleh refresh balik semuanya. Assalamualaikum. Selamat menyempurnakan jiwamu. Saya Noraizan Z.